Majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan secara maya dalam Majlis Pelancaran Okenen Talent Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu tahun 2021. Dengan semangat patriotisme yang tinggi, tirai majlis dibuka dengan nyanyian lagu negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku. Mohon hadirin dan hadirat bersedia. Tetak buluh kajang 10, laksana ditinting kias ibarat, angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Elok kiranya susunan doa dilafazkan agar majlis beroleh rahmat serta kasih sayang Allah Azza wa Jalla hingga ke akhirnya. Oleh itu dipersilakan Muhammad Zikri Azim bin Azlan untuk memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis pelancaran OK9 Talent PPDKK pada petang yang berbahagia ini. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa melaksanakan apa yang dikehendaki, jadikanlah hari-hari yang kami lalui dimulai dengan rahmat-Mu, pertengahannya berakah dan disudahi dengan kemampuan-Mu. Dan juga jadikanlah hari-hari yang kami lalui permulaannya hidayah, pertengahannya kemenangan dan diakhiri dengan kecemerlangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, kurniakanlah kepada kami hati yang ikhlas dalam menyempurnakan amanah dan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya. Lorongkanlah hati kami agar kami dapat menjadikan seluruh aktiviti dunia pendidikan ini sebagai ibadah kepadamu semata-mata, Ya Allah. Di saat ini kami mempersembahkan tangan pengharapan memohon insan-Mu agar Engkau menganugerahkan kepada kami semangat kerjasama yang tinggi, semangat sebagai sebuah pasukan, semangat persaudaraan dan juga semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa kepada barisan pendidik di sekolah ini untuk terus berusaha menyumbang tenaga dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan ko-kurikulum pelajar di sekolah-sekolah daerah Kota Kinabalu khususnya dan di arena pendidikan perdana umumnya.
Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang teguh, mantap dan kukuh demi menghadapi cabaran-cabaran hidup semasa dan dalam mengharungi pancaroba hidup dalam kelaziman baru. Ya Allah, tunjukkanlah kami taufik, hidayah jalan yang benar dan cara-cara melaksanakan serta menghayatinya. Jadikanlah kami insan yang suka mendengar kebaikan lantas melakukannya. Begitu juga jadikanlah kami insan yang apabila mengetahui keburukan lantas bersegera meninggalkannya. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan sempurna dan sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan doa sebentar tadi telah disampaikan oleh murid tingkatan 4 SMK Pulau Gaya Kota Kinabalu. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Muhammad Zikri Azim bin Azlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aksara indah telah disusun dalam bicara. Mohon izin tirai dibuka agar majlis bermula. Yang berbahagia Tuan Mudin bin Beting, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Puan Tahnia binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Tuan Bunsu bin Gaga, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Barisan Kepimpinan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana, Penolong-penolong pegawai, para pengetua, penolong-penolong kanan, guru-guru, para murid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PPD Kota Kinabalu Day to Change, dan semestinya salam Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Ramai tetamu bermadah puisi, kata bertuan tanda berbahasa. Selamat bertemu di majlis ini. Semoga tuan-puan selamat sejahtera. Sidang maya yang dihormati sekalian, Allah juala yang dipuji dan dipuja dengan lidah dan hati, kerana dengan rahmat serta kurnianya dapatlah kita bersama-sama bersua muka dan bertemu bicara secara maya dalam majlis pelancaran OK9 Talent yang telah diinspirasikan oleh Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu tahun 2021. Projek OK9 Talent ini dilaksanakan sebagai salah satu pusat sehenti atau one-stop center sebagai panduan kepada guru dalam membimbing pelaksanaan aktiviti sukan dan kokurikulum. Selain itu, sebagai pelantar medium informasi terhadap pencapaian sukan dan kokurikulum di daerah Kota Kinabalu. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman, bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha Puan Tahnia binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam PPD Kota Kinabalu Day to Change. Salam Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan iya kepada 10 terbaik. Sabah maju jaya. Yang dihormati Tuan Mudin bin Beting, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Encik Bongsu bin Gaga, Timbalan Pegawai Pendidikan,
Sektor Pembangunan Murid PPD Kota Kinabalu, Barisan Timbalan-Timbalan Pegawai Pendidikan PPD Kota Kinabalu, Barisan SIP Partners, penolong-penolong pegawai, para pengetua, para guru besar, para penolong-penolong kanan, pegawai-pegawai teknik, pengerusi-pengerusi teknik, para guru, anak-anak pelajar yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun jua berada. Syukur Alhamdulillah. Mari kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Bagi pihak PPD Kota Kinabalu, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Mudin bin Beting, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, kerana sudi bersama-sama dengan warga PPD Kota Kinabalu pada petang ini dan seterusnya bersama peserta-peserta yang menghadiri majlis pelancaran OK9 Talent PPD Kota Kinabalu pada petang ini. Tidak lupa kepada semua yang sudi bersama-sama dengan kami dan seterusnya menyaksikan majlis pelancaran ini sehingga selesai. Tuan-tuan dan puan-puan, OK9 Talent diwujudkan adalah untuk menjadi pelengkap kepada oasis kecemerlangan PPD Kota Kinabalu. Model pembangunan PPD dan juga sekolah iaitu OK9 PPD Kota Kinabalu. Bagaimanakah OK9 Talent menjadi pelengkap kepada Oasis Kecemerlangan 9 PPD Kota Kinabalu? Oasis Kecemerlangan PPD Kota Kinabalu memfokus kepada kemenjadian murid dan juga kualiti sekolah. Maka OK9 Talent pula adalah menumpu kepada kemenjadian murid dari segi sukan dan co-kurikulum. Jadi oleh kerana itulah OK9 Talent ini menjadi pelengkap kepada OK9 9 iaitu model pembangunan PPD dan juga sekolah di PPD Kota Kinabalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Selain itu, kewujudan OK9 Talent juga adalah merupakan respon kepada projek e-Bakat JPN Sabah. E-Bakat menumpu kepada pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di peringkat JPN Sabah, termasuklah di bahagian ataupun yang melibatkan sukan dan co-kurikulum. Maka oleh kerana itu, OK9 Talent akan menyediakan pelajar-pelajar untuk menyertai pertandingan ini. Dan dengan ini kita yakin PPD Kota Kinabalu akan dapat menyediakan para peserta yang menepati dari segi kualiti dan pencapaian mengikut standard yang ditetapkan. Selain itu, OK9 juga adalah merupakan untuk memenuhi keperluan dalam SKPM G2. Kita semua tahu bahawa SKPM G2 adalah merupakan satu instrumen untuk mengukur kualiti sekolah. Dalam OK9 Talent, kita akan memberikan tumpuan kepada keperluan khususnya standard 3.2 yang menjurus ke arah matlamat pemimpin yang berkesan, pengurusan co-kurikulum yang berkesan dan juga kecemerlangan co-kurikulum sukan untuk semua. Tuan-tuan dan puan-puan, seperkara lagi yang menjadi tumpuan OK9 Talent ialah peranan PPD, pegawai-pegawai di PPD untuk menjadi pembimbing kepada sekolah, rakan kongsi kepada sekolah. Maka melalui OK9 Talent ini, kita akan dapat melihat data yang diapungkan
dari semasa ke semasa, maka kita akan dapat maklumat sekolah-sekolah manakah yang memerlukan bimbingan lanjut dan sekolah-sekolah manakah yang boleh berkongsi amalan-amalan terbaik untuk menjadi pemangkin kepada kecemerlangan kepada sekolah-sekolah yang lain, khususnya di PPD Kota Kinabalu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga mengharapkan dan menjadi tujuan ataupun harapan PPD Kota Kinabalu, OK9 Talent ini akan menjadi pusat sehenti, one stop center kepada segala maklumat yang kita perlukan untuk menjadi panduan kepada guru-guru dan juga murid-murid di PPD Kota Kinabalu dan juga boleh diakses oleh mereka yang berada di luar PPD Kota Kinabalu. Hal ini penting kerana kita ingin membantu khususnya guru-guru kita yang terlibat dengan aktiviti sukan dan co-curriculum yang ingin membantu murid-murid dengan aktiviti-aktiviti yang berpilih yang diyakini boleh mencungkil bakat dan juga kecemerlangan anak-anak pelajar kita di lapangan. Maka melalui OK9 Talent yang merupakan one-stop center kepada aktiviti sukan dan co-curriculum di PPD Kota Kinabalu akan dapat membantu aktiviti-aktiviti yang diperlukan dalam sukan dan co-curriculum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu besar sebenarnya hasrat PPD Kota Kinabalu terhadap projek OK9 Talent. Kita mengharapkan dengan wujudnya OK9 Talent, kita juga dapat menjawab ataupun sekurang-kurangnya dapat mengatasi isu yang kita hadapi pada masa ini yang merupakan isu yang memerlukan kita memberi alternatif kepada guru-guru dan juga anak-anak pelajar kita. Kita bukan lagi berada dalam suasana yang berhadapan dengan isu dan dibiarkan begitu sahaja. Sebaliknya, kita mesti mempunyai inisiatif dan mencuba jaya dan juga berusaha untuk memastikan kita menang dalam cabaran untuk menjadikan pendidikan kita ini sentiasa cemerlang dari masa ke semasa. Dan kita tahu sebagai guru sejati, kita tidak boleh mengalah dengan apa juga halangan dan cabaran yang kita hadapi, khususnya di peringkat lapangan. Sama ada kita di bilik darjah ataupun di mana-mana ruang, bila kita berhadapan dengan isu, kita sentiasa ada pilihan-pilihan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai PPD, saya sangat berbesar hati dengan usaha-usaha pegawai di PPD Kota Kinabalu khususnya yang diketuai oleh Encik Bongsu bin Gaga dan juga timnya dalam menyambut cabaran PPD Kota Kinabalu dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Insya-Allah kita mengharapkan yang terbaik dan tuan-tuan yang menghadiri pelancaran OK9 Talent pada petang ini akan mendapat manfaat yang kita harapkan. Itu sahaja dari saya. Sekali lagi jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan dirakamkan kepada yang berusaha Puan Tahnia binti Haji Jaman atas ucapan yang penuh bermakna sebentar tadi. Jangan tertawan alpa duniawi, hanya indah serupa mimpi. Duhai pahlawan kesatria pertiwi, hulurkan madah, kata Prasmi. Majlis dengan penuh rasa bangga menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Mudin bin Beting, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan pelancaran OK9 Talent Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu tahun 2021. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Tahnia Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu,
PPD Cemerlang Jusasi, Encik Pandir bin Lodah, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Unit Pengurusan Bakat Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Encik Bunsu Gagah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Ketua Penolong Pengarah, semua penolong pengarah, Unit Pengurusan Bakat Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, semua penolong pegawai pendidikan daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, tuan-tuan pengetua Cemerlang, tuan-tuan pengetua PPD Kota Kinabalu, tuan-tuan guru besar Cemerlang, tuan-tuan guru besar, semua penolong kanan co-curriculum Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, guru-guru dan seterusnya murid-murid yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran program OK9 Talent PPD Kota Kinabalu pada petang ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Tahniah PPD Kota Kinabalu atas kesudian mengundang saya untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya melancarkan program OK9 Talent ini. Saya juga ingin mengucapkan syabas kepada Puan Tahniah atas kepimpinan cemerlang beliau, maka PPD Kota Kinabalu melalui sektor pembangunan murid berjaya mencetuskan idea dan seterusnya merealisasikan program OK9 Talent pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita bertanggungjawab mendidik anak murid kita, membangun potensi dan bakat mereka seutuhnya secara menyeluruh, meliputi semua aspek diri, bersesuaian dengan minat dan kecenderungan yang sedia tertanam dalam diri mereka. Mereka inilah yang sepatutnya menjadi keutamaan tumpuan kita dalam setiap kesedaran pada sepanjang masa. Bahkan merekalah yang menjadi reason d'etre kita dalam kementerian dan jabatan ini. Justru saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita hendaklah ada kepercayaan kukuh bahawa anak murid kita boleh dibangunkan potensi mereka hingga ke tahap maksimum. Bermula dengan mengenal pasti potensi dan bakat sejak dari awal. Seseorang anak murid itu mungkin tergolong dalam kumpulan late bloomers, tetapi dia tetap boleh dididik, dilatih dan diberi kemahiran. Ia hanyalah soal masa dan kaedah. Didikan, kemahiran dan latihan itu, yakni yang diperolehnya dalam tempoh persekolahan, pasti akan menjadi pembelajaran bermakna yang memberi manfaat besar di sepanjang kehidupannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apakah kebolehan atau bakat anak murid yang boleh kita kenal pasti? Dalam konteks pelaksanaan pentaksiran psikometrik, yakni suatu ujian bagi mengumpul trait psikologi, ia boleh mengukur minat, sikap, personality, kecenderungan, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, yang secara khususnya boleh mengukur kecerdasan dalam pelbagai bidang, iaitu verbal linguistik, visual spatial, logic matematik, naturalist, kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, dan existential. Kepercayaan yang kukuh ini
amat penting kerana ia akan menentukan sikap kita berikutnya, iaitu setiap kita akan memiliki rasa kasih dan rasa sayang terhadap diri anak murid dan akan menentukan pula tindakan berkesan untuk merubah dan seterusnya membangunkan potensi mereka. Sehubungan dengan itu, izinkan saya mengingatkan di sini, dalam konteks kinestetik, khususnya sukan, dasar satu murid, satu sukan, perlu dilaksanakan ke atas semua murid demi mengenal pasti dan menyuburkan bakat serta potensi murid tersebut dalam 24 acara sukan. Hanya selepas diberikan pendedahan, barulah kita boleh benar-benar berpuas hati akan keterbatasan murid tersebut dalam acara berkenaan. Kedua, dalam aktiviti co-curriculum, hendaklah dipastikan aktiviti meliputi kelab persatuan dan unit beruniform dilaksanakan mengikut jumlah waktu perjumpaan yang ditetapkan. Pengurusan bakat dalam aspek sukan dan co-curriculum yang disepadukan juga dengan pelaksanaan segak boleh di cross check melalui keputusan yang diperoleh dalam pentaksiran psikometrik, di mana pentaksiran psikometrik akan dapat membantu mengesahkan kebolehan semula jadi, kecenderungan, minat, bakat serta memberi maklumat mengenai ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap murid. Ini bermakna tanggungjawab saling berkait yang mesra di antara guru penasihat sukan dan permainan, guru penasihat kelab persatuan dan guru penasihat unit beruniform di bawah guru penolong kanan co-curriculum dengan guru bimbingan dan kaunseling di bawah guru penolong kanan hal ehwal murid bersama guru PJK di bawah guru penolong kanan kurikulum, hinggakan pelaporan pentaksiran berasaskan sekolah yang disediakan itu melalui jaringan apa yang disebut sebagai connecting the dots, mampu menggambarkan sehampir mungkin berkaitan potensi dan bakat diri seseorang murid itu. Dengan berlakunya pelaksanaan aktiviti-aktiviti di bawah dasar yang saya sebutkan tadi, dan dengan berlakunya siri pentaksiran yang dibuat berasaskan pertimbangan profesional guru, selain memberi manfaat kepada murid dan ibu bapa, setiap sekolah tentu sahaja mampu menyediakan murid-murid yang kompeten untuk dihantar menyertai pertandingan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti mana yang kita semua maklum, kita kini berhadapan dengan halangan melaksanakan aktiviti secara bersemuka ekoran pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan seluruh dunia. Dan kita perlu akur kepada ketetapan baru Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya oleh bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian, bahagian pengurusan sekolah harian dan bahagian pembangunan kurikulum. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, pandemik COVID-19 telah mempercepatkan arus gelombang transformasi digital di Malaysia dan di seluruh dunia. Menurut Digital Playbook in the New Normal, terbitan World Economic Forum tahun 2020, majoriti masyarakat di seluruh dunia terpaksa menyesuaikan diri dengan situasi bekerja dari rumah. Di antara cabaran besar menangani kesan pandemik COVID-19 ialah menggerakkan pendidikan dengan pantas dan menyeluruh. Oleh itu, perubahan dalam pendidikan memerlukan pendekatan berupa jaringan atau networking
untuk bertindak balas terhadap keperluan multidimensi yang bergerak sangat pantas. Kerana itulah kami melihat inisiatif murni lagi kreatif Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu melancarkan OK9 Talent ini amat bertepatan untuk menangani cabaran semasa ini dan sewajarnya disokong penuh oleh kita semua, terutama guru-guru di daerah Kota Kinabalu yang hadir dalam majlis ini. Program OK9 Talent ini merupakan satu platform yang diharapkan dapat memberi peluang yang lebih luas serta mendorong individu dan kumpulan murid untuk membuktikan potensi masing-masing dalam bidang sukan, kokurikulum dan kesenian, khususnya dalam norma baru masa kini. Sesuai dengan konsep equity untuk semua. OK9 Talent juga diharapkan berupaya melonjakkan penyertaan murid dalam talian. Selain diharap mampu diadaptasi sepenuhnya merentas daerah dan negeri, malah hingga ke peringkat antarabangsa. Hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian, kita juga mendapati bahawa ada segelintir anak murid memerlukan masa yang lebih lama untuk menyesuaikan diri dalam fasa transformasi norma kehidupan semasa pandemik COVID-19. Di antaranya dalam kalangan murid yang tinggal di pedalaman ataupun mereka yang mempunyai literasi digital yang agak rendah. Terdapat beberapa faktor seperti lokasi tempat tinggal, pendapatan keluarga, umur dan jantina yang sedikit sebanyak memainkan peranan dalam menentukan akses internet seseorang. Data International Telecom Union 2019 menunjukkan rata-rata di seluruh dunia, peratusan isi rumah di kawasan bandar yang mempunyai akses kepada internet jalur lebar adalah hampir 2 kali ganda berbanding di kawasan luar bandar. Untuk menangani cabaran jurang digital ini, rangka kerja di hadapan kita haruslah melibatkan kerjasama utuh di antara sektor-sektor dalam organisasi. Di peringkat sekolah dan zon, kerjasama melibatkan pihak luar boleh diterokai dan seterusnya dimanfaatkan demi kebaikan anak murid kita. Setiap pihak yang terlibat dan terkait itu merupakan subsistem penting kepada kejayaan sistem secara keseluruhan. Oleh itu, perlunya setiap pihak bergerak secara serentak dan saling menyokong antara satu sama lain. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan tahniah kepada Puan Tahniah, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu yang mengilhamkan idea ini, kepada Encik Bonsu Gagah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, kepada semua pegawai di Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, dan tidak lupa juga kepada semua guru penolong kanan kokurikulum Daerah Kota Kinabalu. Tuan-tuan dan puan-puan adalah harapan kami. Tuan-puan merupakan penyumbang terpenting kekuatan pendekatan jaringan merentas daerah dan negeri malah hingga ke peringkat antarabangsa. Arak-arak kelapa puan, tidak puan kelapa Bali, harap hati pada tuan, tidak tuan siapa lagi. Kepada murid-murid yang dikasihi sekalian, serlahkan potensimu. Dengan harapan yang tinggi ini dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan program OK9 Talent Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Sekian, terima kasih. Seluas kasih sayang warga PPD Kota Kinabalu dizahirkan kepada yang berbahagia Tuan Mudin bin Beting atas kesudian merasmikan majlis pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, tanpa melengahkan waktu yang terus berlalu, marilah kita sama-sama mengalihkan perhatian kita kepada agenda majlis
Yang seterusnya yaitu selingan video, Q&A murid dan cikgu, watikah pelantikan pengerusi teknik daerah bahagian sukan 2021 hingga 2022, apa itu OK9 Talent, dan gimmick perasmian. Ayo, sama-sama kita saksikan. Antara usaha yang saya telah melakukan untuk mencapai BMI yang sesuai dan sihat ialah melalui intermittent fasting. Intermittent fasting ialah apabila kita berpuasa secara berselang dan dalam tempoh masa tersebut kita tidak boleh makan apa sahaja tetapi bolehlah meminum air sehinggalah kenyang. Selain itu, saya juga sentiasa bersenam dan menjalankan aktiviti riadah seperti jogging dan juga mengangkat berat. Tetapi, disebabkan situasi COVID yang semakin meningkat di negara kita, terpaksalah saya melakukan aktiviti tersebut di rumah kerana gym pun telah tutup dan kebanyakan sukan tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, ini bukanlah satu alasan bagi saya kerana terdapat pelbagai aktiviti-aktiviti yang lain kita boleh lakukan untuk memastikan keadaan tubuh dan fizikal sentiasa sihat. Melalui internet, kita dapat mengikuti pelbagai program dan latihan yang menggunakan senaman yang berasaskan berat badan untuk mengekalkan kecergasan. Antara senaman yang boleh dilakukan di rumah seperti jump rope, push-ups, pull-ups dan sebagainya. Baru-baru ini terdapat senaman yang makin menjadi popular di kalangan rakyat dan ini adalah HIIT ataupun singkatan bagi High Interval Intensity Training. HIIT merupakan satu senaman yang sangat bagus untuk mengekalkan kecerdasan kardiovaskular dan juga memastikan keadaan fizikal dalam keadaan yang terbaik. So, for my previous SPM result, I managed to obtain straight A's, which is 10 A's. And with that said, I will be sharing with you guys 3 tips on what I did to achieve my results. So, for my first tip, you as a student should manage your time. Personally, a method of studying which I use to manage my time is by using the Pomodoro technique, where it splits your study sessions and breaks in between. For my studying sessions, I would normally study for 30 minutes and then have breaks in between which last for 5 minutes. And this cycle will be repeated for a total of 4 times, and with that, it will add up to 2 hours of study. So my friends, it is a very simple technique which I use and I totally recommend all of you to try it out. By doing so, I am able to manage my time very wisely and enjoy the rest of my day by exercising, watching Netflix, and other pleasurable stuff. So for my second tip, I personally like to use online videos to strengthen my knowledge on a certain subject or topic. Not only are online videos easier to understand, it is also very precise and concise. Compared to reading a reference book, I find that watching a video online is much easier for me to understand and grasp. Guys, you would be surprised on how many studying channels and videos are available on YouTube and on the web, so make sure to check it out, guys. And for my third tip is make sure you guys do a lot of exercises. When doing an exercise or a question, make sure to understand the question and don't refer to the answer immediately if you guys do not understand it. Take some time to think about it or even ask a friend on how to explain the question. Don't be afraid to ask your friends or teachers, okay guys? OK9 Talent is an online website which will be launched by the PPD of Kota Kinabalu and will enable students and teachers alike to access a whole list of quiz that is related to sports education, fitness, and more, all through the web. This website was launched in the hopes of being an alternative for students as they are unable to attend normal co-curriculum activities as well as competitions due to the COVID-19 situation in Malaysia. With this online website, students are able to increase their PAJSK mark or COCA marks all through their phones or laptops at their home. So, students can take this advantage to increase their co-curriculum marks and make sure they aren't left behind. When I first heard about the OK9 Talent, it was through the phone when I was having conversation with my teacher, Cikgu Levy. And when she told me about the OK9 Talent, I was very much interested and intrigued with this website. The reason being that not only it can increase the COCA marks of students, but it can also help educate the students on how to stay healthy in times like this.
And for that, I would like to thank PPD Kota Kinabalu and praise them for their efforts of launching this website. And with that, Assalamualaikum and Salam Sejahtera. Dad, siap sudah kerja Kaira. Wah, bagus kerja Kera. Walaupun kucing kacau. Jadi macam mana Kera hantar ini nanti kepada cikgu? Kaira hantar pakai handphone. Dad, waktu COVID ini ada ke aktiviti kokum? Ada. Aktiviti kokum tetap dijalankan. Cuma dijalankan secara online. Cikgu-cikgu Kera akan buat aktiviti kokum bersama Kera dan kawan-kawan dalam bentuk online. Apa faedah aktiviti kokum ini, Dad? Banyak faedah. Di samping Kera pandai akademik, Kera juga akan didedakan dengan pelbagai aktiviti lain, terutama aktiviti di luar bilik darjah. Ini penting untuk memantapkan Kera untuk menjadi seorang simbang di segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sangat penting juga dalam bersosial. Kera dapat bersosial dengan cara yang lebih baik dengan kawan-kawan dan juga orang-orang lain. Macam mana tuh, Dad? Boleh cerita lagi kah? Boleh, tapi untuk lebih jelas, kita ikuti satu projek untuk kurikulum dinamakan OK9 Talent. Program ini khas dibuat oleh pegawai-pegawai bakat sektor pembangunan murid Kota Kinabalu dengan guru-guru Kera yang pakar dalam bidang kurikulum. Jadi kita ikuti dan pahami apa yang ada nanti dalam OK9 Talent. Oke?
Creative Beats Music. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang berbahagia Tuan Mudin bin Beting, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Puan Tahniah binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Tuan Bungsu bin Gaga, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Barisan Kepimpinan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Barisan Pegawai-Pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Barisan Pegawai-Pegawai di PPD di seluruh Sabah yang sedang mengikuti siaran ini, semua pegawai di PPD Kota Kinabalu, ahli jawatan kuasa pelaksana, para penolong pegawai, para pengetua, guru besar, penolong-penolong kanan, serta para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PPDKK Day to Change. Dan sudah semestinya, salam Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Kita telah melihat tadi kerangka asas OK9 ini. Ianya menjadi kerangka panduan kerangka kepada OK9 Talent ini, di mana asas kepada OK9 Talent ini adalah PKPPD, yaitu penerapan kualiti pejabat pendidikan daerah, dan juga SKPMG 2 untuk standard 3.2 yang merupakan pengurusan kokurikulum. Tuan-tuan dan puan-puan, matlamatnya yaitu memastikan sekolah di bawah kepimpinan yang berkesan, juga pengurusan kelab, persatuan badan beruniform, sukan dan permainan. Selain itu, untuk kecemerlangan kokurikulum serta sukan untuk semua. Melalui PPD itu sendiri, disambut oleh TPPD, yaitu Timbalan PPD, dan seterusnya. Terhasillah plan strategik organisasi di mana ianya menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pegawai-pegawai di sektor pembangunan murid, dan untuk OK9 Talent ini di bawah pegawai-pegawai bakat sendiri. Kita menggunakan pendekatan PDCA dan bimbingan dibuat kepada sekolah-sekolah itu melalui e-konsultasi. E-konsultasi ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan satu inisiatif PPD Kota Kinabalu itu sendiri untuk membimbing secara bersistematik. Dan sekarang kita membuat bimbingan ini secara maya. Dalam OK9 ini, ianya dibuat secara berfokus mengikut 9 PLC yang kita namakan sebagai OK9. Dan sudah pasti hasil akhirnya adalah kemenjadian murid dan juga sekolah yang berkualiti. Tuan-tuan dan puan-puan, OK9 Talent ini bukanlah projek segera. Dan kita mungkin melihat hasilnya selepas 3 bulan, 6 bulan, ataupun selepas setahun, selepas 3 atau 4 tahun, kerana ianya merupakan satu projek jangka panjang dalam memastikan pengurusan bakat di PPD Kota Kinabalu ini berada di tahap yang memuaskan. Ianya bukanlah projek one-off, dan sekiranya pandemik ini berakhir, OK9 Talent ini masih akan digunakan pakai kerana intipati yang terkandung di dalam OK9 Talent ini sendiri. Yang pertama adalah paperless. Kalau dulu kita menggunakan dokumen-dokumen, kita mengumpul borang R01, borang M01, mengumpul dokumen-dokumen pelajar, tetapi tidak lagi melalui OK9 Talent ini. Kita akan memastikan penggunaan secara online sepenuhnya dalam pengumpulan dokumen-dokumen ini. Inilah yang kita namakan sebagai one-stop center. Kita mengumpul dokumen secara online, walaupun ketika pandemik ini berakhir. Selain itu, kita juga akan melancarkan pertandingan secara online, yaitu e-quiz yang akan dilancarkan pada minggu hadapan. Begitu juga dengan skill challenge di peringkat daerah. Dan inilah yang kita katakan penyertaan pelajar di tahap maksimum. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Mudin sebentar tadi, satu sukan untuk satu murid. Kita memastikan tidak akan berlaku lagi keciciran, dan juga memaksimumkan
penyertaan pelajar ini sekurang-kurangnya di peringkat daerah. Pengurusi teknik merupakan tunjang kepada OK9 Talent, di mana kita akan menggunakan pengurusi teknik ini sebagai tunjang kepada kemenjadian murid ini dengan bantuan daripada penolong-penolong kanan, dan juga kita akan mewujudkan satu tim elit pemikir kepada sukan dan kokurikulum di daerah KK ini. Tuan-tuan dan puan, OK9 Talent ini sudah pasti akan memberi impak yang besar kepada kemenjadian murid dan seterusnya memastikan anak-anak murid kita, anak-anak bangsa kita akan berjaya, sama ada di peringkat kokurikulum ataupun sukan dan juga di peringkat akademik. Tuan dan puan akan dapat mengakses dashboard dan juga website OK9 Talent ini pada 17 Julai 2021. Sama-sama kita memberi sokongan dan juga galakan kepada anak-anak murid kita agar OK9 Talent ini akan berjaya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara pada petang yang cukup bermakna ini. Hari ini telah menjadi saksi, rasmilah sudah program OK9 Talent yang diangkat menjadi wadah dalam membicarakan aktiviti sukan dan kokurikulum di daerah Kota Kinabalu. Inisiatif yang terhasil melalui permuafakatan minda dan gerak kerja khususnya dari sektor pembangunan murid, pejabat pendidikan daerah Kota Kinabalu yang dipimpin oleh Yang Berusaha Tuan Bun Subin Gaga ini pasti akan memberikan implikasi yang positif kepada perkembangan sukan dan kokurikulum di daerah
Kota Kinabalu. Mudah-mudahan program ini mampu menjadi inspirasi dan mengangkat kejayaan tanpa noktah buat semua murid di daerah Kota Kinabalu. Tahniah sekali lagi kepada semua yang terlibat dalam menjayakan OK9 Talent tahun 2021. Saya bagi pihak PPD Kota Kinabalu merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan majlis pada hari ini. Mohon maaf andai ada tersilap kata, terkurang adatnya. Saya akhiri majlis gemilang ini dengan madah indah. Kejayaan tidak akan datang kepada manusia yang leka dan kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.